Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan asing yang tidak menetap. Penglibatan proaktif masyarakat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan awam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada seramai 20 orang ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam. Baginda mula-mula berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Ari Norton di Murad Quintela, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Brazil. Tuan Yang Terutama Agustin Garcia Lopez Loaesa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Mexico. Puan Yang Terutama Sandra Jensen Landi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Denmark. Tuan Yang Terutama Ragai Taufik Said Nasir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Arab Mesir. Puan Yang Terutama Katerina Zelenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Ukraine. Tuan Yang Terutama Menor Jacobo Cuyón Salguero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Guatemala. Tuan Yang Terutama Ek Bayar Sosorbaram, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Mongolia. Tuan Yang Terutama Ricardo Estanislao Morote Canales, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Peru. Tuan Yang Terutama Morten Paulsen, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Norway. Tuan Yang Terutama Dr. Sharif Maulana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Comoros. Tuan Yang Terutama Frank Otmar Gruta, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Switzerland. Tuan Yang Terutama Eugenie Alobiti, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Cote d'Ivoire. Tuan Yang Terutama Alexander Carter Bing, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Marshall Islands. Tuan Yang Terutama Jagdishwar Gobudun, GOSK Pesuruhjaya Tinggi Republik Mauritius. Tuan Yang Terutama Federico Alberto Coelho Camilo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Dominican. Tuan Yang Terutama Jose Luis Pardo Cuerdo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Spanyol. Tuan Yang Terutama Krzysztof Dobrowolski, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Poland. Tuan Yang Terutama Dili Raj Podel, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Nepal. Tuan Yang Terutama Ali Hussein Didi, Pesuruhjaya Tinggi Republik Maldives. Tuan Yang Terutama Muhammad Farara Lashtar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Nicaragua. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihim Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Solve a little bit this big.
Viva Brunei. 145 orang pegawai dan anggota pangkat rendah pasukan polis di Raja Brunei menerima pingat kerja lama polis PKLP. Majlis penyerahan pingat berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Penganugerahan pingat berkenaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada para penjawat awam yang telah berkhidmat selama 20 tahun. Bagi menangani isu pencerobohan buaya ke kawasan-kawasan perkampungan, Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan program tangkap buaya bersama. Program berunsurkan penglibatan masyarakat itu merupakan operasi penangkapan buaya secara proaktif dengan kerjasama pasukan bertindak, bahagian hidupan liar, Jabatan Perhutanan dan penduduk kampung air. Program yang mula dilaksanakan pada Februari lalu diteruskan pagi tadi di Kampung Tamoy Ujong. Hadir Dain Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setia Usaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program merupakan inisiatif bahagian hidupan liar Jabatan Perhutanan bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan awam. Melahirkan penterjemah yang berkaliber antara objektif kursus penterjemahan intensif diadakan. Perincian mengenai bahan beritanya seketika nanti. Sempena sambutan Jubli Perak Penubuhan Sekolah Arab Temburong, pagi tadi diadakan majlis kesyukuran. Majlis bertujuan menghargai jasa para tenaga pengajar yang pernah berkhidmat selain mengeratkan hubungan antara alumni, warga sekolah dan para jemputan. Majlis berlangsung di Sekolah Persediaan Arab Temburong. Hadir Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga diselajurkan pelancaran buku kenangan Zikrayat Majalah El Jumana dan buku Surah Yasin. Pelbagai pencapaian dari segi akademik dan kurikulum dicapai sejak penubuhan Sekolah Agama Katimahar pada tahun 1997. Petang tadi, Sekolah Agama Katimahar mengadakan majlis perasmian sambutan Jubli Perak sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Antara pengisian majlis termasuk perasmian Pondok Jubli 25 dan pameran ristaan 25 tahun sekolah berkenaan. Peningkatan bermula pada tahun 1997 di mana sekolah ini dibuka sehinggalah sekarang ini. Melihat kepada kejayaan ini, harap ianya akan berterusan di masa akan datang.
Mendalami teori dan teknik baru dalam bidang penterjemahan, meningkatkan kualiti kerja dan melahirkan penterjemah yang berkaliber merupakan antara objektif kursus penterjemahan intensif diungkapkan sempena Bulan Bahasa 2023 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Kursus sehingga 31 Ogos itu bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Perakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah DBP. 20 orang menyertai kursus terdiri daripada pegawai dan kaki tangan unit penterjemahan DBP dan jabatan-jabatan kerajaan yang diundang. Kursus disampaikan secara teori dan amali oleh 7 fasilitator dan pegawai dari Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Terjemahan tersebut. Tapi kalau kita tengok dalam titler pun, sebagai penghargaan kepada pengurus kawasan dan bangunan di daerah Tutong dalam sama-sama menjaga kebersihan persekitaran tempat masing-masing. Pagi tadi diadakan majlis penyerahan sijil. Majlis diadakan secara berasingan di daerah Tutong. Sijil penghargaan disampaikan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Ia diharap dapat menjadi contoh kepada pihak lain untuk sama-sama menjaga kebersihan persekitaran bangunan-bangunan komersial negara ini. 19 Ogos setiap tahun diperingati sebagai Hari Fotografi Sedunia bagi mendedikasikan seni, kraf, sains dan sejarah fotografi. Di era moden ini, fotografi adalah media yang sangat tepat untuk menyampaikan emosi secara cepat dan efektif melalui foto-foto. Sempena sambutan Hari Fotografi Sedunia ini, berita perdana malam ini membawakan perkembangan bidang fotografi di negara Brunei Darussalam. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Selaras dengan perkembangan pesat teknologi, bidang fotografi di negara ini juga semakin berkembang dari segi pengetahuan, teknik dan alat-alat. Sambutan orang ramai terhadap fotografi telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Dengan kemunculan media sosial, fotografi telah menjadi bahagian penting dari interaksi sosial dan komunikasi di era digital. Menggambar adalah satu kira dapat kita membayangkan yang lapas-lapas ataupun kita ada gambar-gambar untuk mengingatkan apa yang sudah terjadi. Lagipun menggambar ini adalah satu cara untuk mengingati apa yang kita ni buat yang lepas-lepas. Penglibatan para belia dalam bidang fotografi dapat dilihat berdasarkan pelbagai kemahiran dan bakat dalam bidang tersebut. Bahkan, segelintir belia juga berjaya menjana pendapatan melalui bidang ini. Melalui gambar ini akan menjadi kenangan kita ni lagi untuk suatu masa nanti. Misalnya, kalau kita ni lihat daripada segi perkahwinan, selain menjadi kenangan kepada pasangan, tetapi juga dia akan dapat melihat lagi suatu masa nanti perkahwinan masa ini dan juga perkahwinan masa hadapan. Fotografi merupakan media yang mampu mengabadikan momen-momen yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang penting adalah kebolehan juru gambar berkenaan dalam art of seeing dan seterusnya menghasilkan imej yang berkualiti serta mempunyai makna yang tersendiri. Usaha penting yang dijalankan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan rakan sejawatannya untuk meluluskan beberapa konvensyen maritim antarabangsa utama ditekankan semasa sesi perbincangan bersama pihak-pihak berkepentingan. Sesi diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Konvensyen antarabangsa tersebut antaranya termasuk membincangkan kesiapsiadaan bagi pencemaran minyak, tindak balas dan kerjasama. Juga diadakan pembentangan yang antara lain menekankan kepentingan mematuhi Konvensyen Maritim Antarabangsa, terutama dalam memastikan amalan selamat dan adil di seluruh sektor maritim antarabangsa.
Pendaftaran menerusi perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A sesi Mei-Jun 2023 akan mula dibukakan esok 20 Ogos 2023. Pendaftaran boleh dibuat dengan menaip MOE, jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive Sendirian Berhad dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Bayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Kejohanan Bola Keranjang Piala Awon 2023 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77 melabuhkan tirainya semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang Bola Keranjang Kampung Baru Seria. Pasukan Restoran Indah Damai dinobatkan juara selepas menewaskan Yun Hin dengan keputusan 96 berbalas 71. Sementara itu, pasukan T-Basco and Services di tempat ketiga. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan bola sepak AFF bawah 23 tahun. Skuad kebangsaan Brunei Darussalam bawah 23 tahun meneruskan saingan malam ini menentang pasukan tuan rumah Thailand. Perlawanan melibatkan kumpulan A ini berlangsung di Stadium Rayong dan disiarkan secara langsung menerusi saluran RTB Aneka. Terdahulu dalam aksi kumpulan yang sama petang tadi, pasukan Myanmar terikat seri 1-1 dengan Kemboja. Sementara itu, kemarin Filipina berkongsi satu mata dengan Laos, manakala Malaysia bangkit dari ketinggalan untuk menang ke atas Indonesia. Kedua-dua perlawanan tersebut berlangsung di Stadium Rayong, Provincial, Thailand. Perlawanan pertama kumpulan B menyaksikan aksi seimbang antara Filipina dan Laos. Keputusan akhir Filipina 2, Laos 2. Dalam pada itu, pertemuan antara Malaysia dan Indonesia berlangsung dengan sengit. Perlawanan berkesudahan Malaysia menang 2-1. Perkembangan Liga Perdana Singapura 2023. Pasukan Brunei DPMM FC beraksi semalam menentang Tampines Rovers FC di Stadium Tampines Hub. Dalam perlawanan tersebut, keputusan perlawanan berkesudahan, pasukan Brunei DPMM FC terikat seri 2-2 dengan Tampines Rovers FC. Gol-gol DPMM FC dihasilkan pada minit ke-56 dan 74 menerusi Naziruddin Ismail dan J. Balik. Manakala gol-gol Tampines Rovers dihasilkan oleh B. Kopitovic dan S. Akbar pada minit ke-19 dan 71. Not too much just there. Saifullah unable to pick out a black and yellow shirt. Forrest plays it back in. Saifullah. He's in now. Farshad. Oh, nicely done. Almost found Hakimi. He's found Naziruddin. Liga Super Brunei, Rimba Star FC meraih 3 mata penuh setelah lakar kemenangan ke atas Jerodong FC. Perlawanan diadakan semalam di Kompleks Sukan Tutong. Pada separuh masa pertama, Rimba Star FC menjaringkan 2 gol untuk mendahului perlawanan 2-0. Masuk separuh masa kedua, Rimba Star FC terus mengukuhkan pendahuluan apabila menghasilkan 2 lagi gol sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan 4 gol tanpa balas.
Dalam saingan Liga FAB di bawah 20 tahun pula menyaksikan Pancur Murai FC menang ke atas Wasan FC. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pancur Murai FC beraksi sangat baik sehingga berhasil menjaringkan 4 gol pada babak pertama perlawanan. Bersambung babak kedua, Pancur Murai FC menambah 5 lagi gol sekaligus memuktamadkan kemenangan bergaya 9-0 ke atas Wasan FC.